Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita dalam ruangan yang dipanggilkan sebagai Perspektif Politik. Ruangan yang akan meninjau sedikit dalam masa yang paling singkat tentang beberapa isu yang ditinjau dalam satu sudut untuk membolehkan tuan-tuan dan saya memahami tentang apa yang dibincangkan atau isu-isu yang dibincangkan yang didapati begitu hangat diperkatakan, dan saya akan meninjaunya dari sudut perspektif politik untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian. Tajuk yang kita nak bincang di sini ialah tentang gesaan ataupun kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS Datuk Seri Ustaz Hadi Awang yang mengatakan bahawa PAS akan keluar daripada Pakatan Rakyat sekiranya partisipasi PAS dalam Pakatan Rakyat itu tidak menguntungkan parti itu dan tidak menguntungkan Islam dan tidak menguntungkan umat Melayu. Para penonton dan mati sekalian, kalau saya boleh ulas sedikit dalam hal ini. Pertama, kenyataan ini timbul bila kita sudah betul-betul begitu hampir menghadapi pilihan raya, hampir pergi ke peti-peti undi, hampir mendapatkan kertas undi dan hampir memasukkan kertas itu ke peti-peti undi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan itu dibuat, saya rasa masih ada perkataan jika-jika. Maknanya conditional. PAS akan keluar daripada pakatan jika penyertaannya dalam pakatan tidak menguntungkan Islam, jika penyertaannya dalam pakatan tidak menguntungkan bangsa Melayu. Yang ketiga yang saya nak menyebutkan ialah tentang kenyataan itu dibuat barangkali mungkin sudah terdesak agaknya daripada feedback yang didapati di peringkat akar umbi oleh penyokong-penyokong PAS, oleh ahli-ahli PAS, dan mereka yang berada di atas pagar misalnya sudah nampak gara-gara atau sudah nampak gambaran-gambaran bahawa mereka sudah mempunyai tanda tanya yang besar di hadapan mereka. Ada tanda tanya besar di hadapan mereka. Patutkah aku terus menyokong pakatan atau patutkah aku terus menyokong PAS? Kalau kita melihat tindak tanduk PAS, bagaimana PAS diperkotak-kotikkan oleh DAP dan diperkotak-kotikkan oleh PKR dalam satu gagasan yang namanya Pakatan Rakyat. Atau yang keempat yang saya lihat, tindakan yang diambil oleh Ustaz Hadi untuk membuat kenyataan seperti itu tidak lain dan tidak bukan barangkali untuk menarik keyakinan, untuk menyemaikan keyakinan yang sudah mula goyah di kalangan pekerja-pekerja parti dalam PAS, di kalangan pekerja-pekerja yang menjadi jentera kepada PAS, pekerja-pekerja yang bekerja siang malam pagi petang di cawangan, di Don-Don dan di kawasan parlimen, pekerja-pekerja yang meninggalkan rumah, meninggalkan anak isteri untuk bekerja untuk parti. Kalau mereka melihat apa yang berlaku sekarang ini, PAS, kedudukan PAS dalam Pakatan Rakyat sudah mula ada yang angkat tangan, sudah mula ada yang mengiring, sudah mula ada yang membelakangkan, sudah mula ada yang mengambil tindakan meninggalkan parti tersebut. Yang kelima, agaknya tindakan yang diambil itu barangkali yang nampak jelas kepada kita, yang dipaparkan setiap hari mungkin. Sana sini ada saja orang-orang PAS, ahli-ahli PAS meninggalkan parti PAS. Dalam rangka lawatan saya, 2 hari yang lepas saya berada di Johor, berada di Tanjung Piai, berada di Pekan Nenas, berada di Semberong, dan besok saya akan berada di balik Pulau Pinang dan sebagainya. Dalam rangka rawatan dan bertemu dengan teman-teman yang berada di akar umbi, sama ada teman-teman dalam Parti Pakatan Rakyat, teman-teman di luar Parti Pakatan Rakyat, kita dapati sokongan rakyat pada keseluruhannya sudah berada dalam keadaan yang saya katakan tadi, rakyat mula letakkan di depan mereka tanda soalan yang sangat besar. Bolehkah PAS dipercayai? Bolehkah PAS membuat mesej Islam? Bolehkah PAS membuat mesej Melayu? Bolehkah PAS tegak dengan desakan-desakan oleh DAP dan PKR? Bolehkah pimpinan PAS bertahan? Bolehkah pimpinan ulama bertahan? Bolehkah Harundin bertahan? Bolehkah Harun Taib bertahan? Berbagai-bagai lagi yang kita dengar daripada peringkat akar umbi. Dan kalau kita lihat bahawa apa yang disebutkan oleh Ustaz Hadi itu ialah tentang menggambarkan
bahawa PAS sekarang ini perlu mengambil satu jalan. PAS sekarang ini perlu memerhatikan arah tujunya. PAS sekarang ini perlu melihat balik, mencongak balik apa yang sedang berlaku dan mungkin yang akan berlaku menjelang pilihan raya umum yang ke-13. PAS bersama dengan DAP, PAS dengan PKR, mungkin sudah ada congak-congak di kalangan pimpinan tinggi-tinggi PAS. Jika pilihan raya umum ke-13 berlaku, barangkali ada kiraan untungnya dan ada kiraan ruginya. Barangkali juga mungkin Presiden PAS sudah mengira congak-congak didapati angka kerugian lebih besar daripada angka keuntungan. Maka sebab itu kenyataan dibuat. PAS akan meninggalkan Pakatan Rakyat. PAS akan keluar daripada Pakatan Rakyat sekiranya perjuangan PAS dalam Pakatan Rakyat tidak menguntungkan Islam. Perjuangan PAS dalam Pakatan Rakyat tidak menguntungkan bangsa Melayu. Hanya saya ingin membawa beberapa persoalan tentang hal ini. Para penonton yang dirahmati sekalian, ya. Dikatakan bahawa PAS akan keluar. Bagi saya, jika tidak menguntungkan Islam, jika tidak menguntungkan bangsa Melayu, saya nak tanya beberapa soalan. Apakah kenyataan kapal Sing bahawa kita diminta melangkah mayatnya terlebih dahulu sebelum PAS dan rakan-rakan yang sama dengan PAS untuk melaksanakan negara Islam dan hudud? Langkah mayat dia dulu. Artinya, bagi kapal Sing yang jadi pengerusi kepada DAP, bagi pimpinan DAP, agaknya termasuk juga Lim Kit Siangnya, Lim Guan Engnya dan berbagai-bagai lagi nama-nama besar dalam pimpinan DAP. Pandangan mereka tentang Islam, tentang Melayu ini sama saja. Mereka tidak redha kepada Islam, mereka tak mahu kepada Islam dan mereka tak mahu apa-apa pun keistimewaan yang disandarkan kepada hak istimewa orang Melayu. Yang ini terbayang dalam buku Jingga. Terbayang dalam buku Jingga yang saya rasa buku Jingga itu sebahagian besarnya adalah hasil daripada nukilan teman-teman ahli fikir daripada PAS, daripada PKR, daripada DAP merangka satu buku yang namanya buku Jingga. Buku Jingga inilah yang menjadi rujukan kepada Pakatan Rakyat. Apapun rujuk buku Jingga, apapun rujuk buku Jingga. Dan pimpinan DAP terutamanya sering menyebutkan apa yang PAS nak buat itu boleh tak boleh rujuk buku Jingga. Untuk ketahuan para penonton yang mati sekalian, dalam buku Jingga tak ada konsep negara Islam. Dalam buku Jingga tidak ada pelaksanaan hudud. Dalam buku Jingga tidak ada tentang konsep melebihkan bangsa Melayu kerana mereka adalah merupakan penduduk peribumi negara ini. Dalam konteks itu, yang kita perjuangkan seperti itu tidak ada dalam buku Jingga. Sebab itu, para penonton yang dirahmati sekalian, bagi saya, kenyataan dan juga amalan yang kita dapati sekarang ini, perkataan jika yang digunakan oleh Ustaz Hadi itu, bagi saya dekat situ kurang relevan. Kerana apa yang sudah berlaku, apa yang dapat kita lihat, memang sebenarnya dalam pakatan, apa yang nak dibawa oleh PAS, awal-awal sudah dicantas oleh DAP, awal-awal sudah dicantas oleh PKR. Nombor 2. Adakah persetujuan Pakatan Rakyat untuk membolehkan kalimah Allah diguna pakai oleh orang bukan Islam, khususnya penganut Kristian yang jelas tujuannya untuk menyebarkan agama Kristian itu di kalangan orang Melayu menguntungkan Islam? Kalimah Allah itu menguntungkan Islam atau tidak menguntungkan Islam? Lim Guan Eng menimbulkan semulanya dalam ucapan sempena datangnya tahun baru 2013 itu, hari Christmas itu, menyebutkan tentang masalah ini. Hendakkan kalimah Allah digunakan, hendak kalimah Allah digunakan dalam Bible berbahasa Melayu. Persoalannya, kenapa Bible berbahasa Melayu? Kenapa Bible berbahasa Melayu? Untuk siapa Bible berbahasa Melayu? Untuk apa kalimah Allah itu? Bagi orang Melayu tidak kenal God. Orang Melayu tidak kenal Lord. Orang Melayu tidak kenal Jesus. Orang Melayu hanya kenal Allah. Bayangkan apa kesannya kepada anak-anak Melayu. Apa kesannya kepada masyarakat Melayu, masyarakat Islam jika dibenarkan penggunaan perkataan kalimah Allah. Sebab itulah Harun Din bermati-matian, Harun Taib bermati-matian dan ramai lagi pimpinan ulama dalam PAS bermati-matian hingga mengatakan dia akan berjuang sehingga akhir hayat mereka untuk mempertahankan kalimah Allah ini. Adakah tentang kalimah Allah ini menguntungkan Islam, menguntungkan bangsa Melayu? Jawabnya tidak. Nombor 3. Adakah buku Jingga yang tidak langsung memberi peruntukan kepada Islam dan hudud yang menjadi rujukan komponen Parti Pakatan Rakyat menguntungkan Islam? Saya dah sebut tadi. Dan yang ketiga, yang keempat, adakah amaran dan ugutan pimpinan tertinggi DAP untuk meletakkan jawatan secara beramai-ramai en blok sekiranya PAS melaksanakan hudud menguntungkan Islam? Pengalaman saya
para penonton yang hormati sekalian, ya, pengalaman saya mentadbir negeri Selangor sebagai exco kanan kerajaan negeri Selangor selama 4 tahun genap, ya, saya nak buat mengenai mencegahkan arak dihalang oleh DAP, dihalang oleh PKR, dihalang oleh PAS. Saya nak mencegah rumah urut, dihalang oleh DAP, dihalang oleh PAS, dihalang oleh PKR. Saya nak mencegah tempat-tempat masaj yang bukan seperti rumah urut yang tradisi itu, yang ada hal-hal yang meragukan, tapi masaj yang banyak di tepi jalan yang tidak berlesen terutamanya pun disanggah, pun tidak dibenarkan, pun menerima tentangan yang hebat. Dan saya nak sebagai exco hal ehwal Islam ketika itu untuk membersihkan persoalan mengenai akidah, kekalutan akidah, kekeliruan akidah di kalangan umat Islam, itu pun disekat, itu pun tidak diizinkan, itu pun saya diberikan amaran beberapa kali supaya tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang sedemikian. So, saudara, ini percubaan kecil yang nak dibuat. Arak ialah dosa besar. Tetapi dalam konteks melaksanakan di peringkat negeri dan negara, agaknya negara Islam itu lebih penting lagi. Itulah dia punya payungnya. Arak di bawah payung itu. Rumah urut di bawah payung itu. Kesalahan-kesalahan jenayah syariah di bawah payung itu. Tapi kalau payungnya pun tak ada, negara Islamnya tidak dibenarkan, hududnya tidak dibenarkan, dan apa saja yang berunsur Islam, yang berbau Islam itu tidak dibenarkan, bagaimana PAS dapat bertapak? Bagaimana PAS dapat meneruskan perjuangannya untuk menegakkan Islam di bumi ini? Maka dengan itu, para penonton yang hormati sekalian, bagi saya jelas, amat jelas sekarang ini. Perkataan jika itu tak boleh lagi digunakan. Itu sudah jadi anti klimaks kepada saya. Klimaksnya ialah sekarang ini juga. Saya dah dapat tahu. Saya sudah mendengar bisikan hati daripada ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS daripada seluruh negara. Dalam konteks, dalam rangka lawatan saya, program-program saya di seluruh negara, daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah dan Sarawak. Saya mengikuti, saya mendengar, saya mengkaji, saya buat observasi, melihat sokongan terhadap PAS nampaknya semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Kenapa sokongan PAS semakin menurun? Yang pertama, orang-orang PAS, penyokong PAS dan ahli PAS tidak percaya lagi kepada pimpinan mereka. Nombor dua, orang PAS, penyokong PAS tidak yakin lagi kepada kebolehan pimpinan tertinggi PAS untuk mempertahankan di hadapan Karpal Singh, di hadapan Anwar Ibrahim mengenai Islam, mengenai bangsa Melayu yang mereka perjuangkan. Ketiga, kita dapati bahawa sekarang ini di mana-mana pun, hatta di Kelantan, hatta di Kedah, hatta di Selangor, di negeri-negeri yang ditakbir oleh Pakatan Rakyat sekarang ini, nampak dengan jelas bahawa cahaya Islam, syiar Islam itu tidak nampak begitu hebat. Walaupun PAS merupakan salah satu daripada parti komponen dalam pentadbiran Pakatan Rakyat itu. Dan akhirnya para penonton yang dihormati sekalian, saya merasakan dengan penuh keikhlasan atas semangat perjuangan Islam yang ditiupkan kepada ahli-ahli dalam program usrahnya, tamrinnya, rihlahnya, munakashahnya, ijtima'nya. Rasanya PAS ketika ini perlulah ahli, penyokong dan pemimpin pertengahan termasuk pimpinan atasan. Sekarang ini juga selamatkan PAS. Sekarang ini juga selamatkan perjuangan PAS. Sekarang ini juga selamatkan keinginan kita untuk berkorban apa saja demi mengagungkan Islam dan mempertabatkan bangsa Melayu. Dan sekarang ini juga mengambil satu pendekatan, satu tindakan yang decisif, meninggalkan Pakatan Rakyat untuk berjuang bersendirian. Itu jauh lebih baik daripada berada dalam Pakatan Rakyat yang semua lapangan, semua segi, semua jalan, semua jalur nampaknya tersekat hingga PAS terpaksa mengorbankan falsafah perjuangan parti yang sudah dipertahankan hampir 60 tahun itu. Maka baliklah ke pangkal jalan. Maka dengan itu tidak lain dan tidak bukan seruan. Bukan saya yang menyeru ni tuan-tuan dan puan. Saya mewakili teman-teman. Walaupun saya bukan ahli PAS lagi. Tapi saya diminta menyerukan. Diminta menyuarakan. Diminta membuat penegasan. Supaya pimpinan tertinggi PAS meninggalkan Pakatan Rakyat sekarang juga. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.